Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan menyedia portal aduan buli sebagai usaha menambah baik pendekatan memerangi kes buli di sekolah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, portal yang akan dilancarkan pada minggu depan itu memudahkan guru dan ibu bapa membuat laporan kes buli. Kita akan lancarkan portal aduan buli untuk membolehkan aduan ini disampaikan sama ada melalui email, melalui pelaporan yang ada ataupun melalui panggilan telefon. Jadi kalau ada emergency berkaitan dengan buli ini, mesej yang nak disampaikan secara confidential, ada platform yang jelas untuk mereka sampaikan. Perkara itu diulas selepas menghadiri showcase transformasi pendidikan di Putrajaya. Katanya selain itu KPM telah menubuhkan sebuah jawatankuasa khas sebagai usaha meminimumkan insiden buli di sekolah. Ini akan disusuli dengan pelancaran program Sekolahku Sejahtera, Sepakat dan Selamat dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri. Program dan kerjasama itu bertujuan mewujudkan persekitaran selamat di sekolah. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razzie memaklumkan KPM akan mengadakan Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah PPD di seluruh negara. Hari terbuka itu memberi ruang kepada masyarakat memperoleh maklumat tepat serta memahami transformasi pendidikan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh KPM. Kita akan adakan dalam tempoh terdekat ini Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah di seluruh negara. Ini bagi membolehkan masyarakat dapat bersama-sama ke pejabat pendidikan daerah melihat apakah yang kita ada dan sekiranya terdapat apa-apa isu yang hendak diselesaikan dan kita cuba untuk pastikan ada pegawai-pegawai di sana untuk turut sama membantu. Sepanjang kini, KPM telah mengadakan sesi libat urus dan pertemuan bersama lebih 20,000 individu membabitkan ibu bapa, guru dan pemimpin masyarakat. Sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan yang ke-65, Kementerian Pendidikan KPM menganjurkan showcase bersama semarakkan transformasi pendidikan. Acara bertujuan memaparkan inovasi serta pencapaian murid dan guru, perkembangan pendidikan digital dan aplikasi sistem yang memudahkan pengurusan pendidikan. Pameran yang berlangsung sehingga esok di Pusat Membeli Belah Alamanda Putrajaya itu turut menawarkan pelbagai aktiviti yang boleh disertai oleh orang ramai. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata pameran itu adalah usaha kolaboratif semua bahagian di KPM untuk mempromosikan kepada masyarakat inisiatif yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh kementerian. Dalam kita ingin menjayakan transformasi ini di peringkat kementerian, kita memerlukan pelbagai sokongan, dokongan daripada semua pihak untuk kita bersama-sama menjayakan hasrat untuk melihat pendidikan Malaysia ini berganjak dan bergerak ke arah yang jauh lebih baik. Sebab itu pada hari ini kita adakan sejak semalam showcase transformasi pendidikan ini untuk kita turun ke bawah dan bersama-sama dengan masyarakat untuk membolehkan mereka lihat sendiri apa yang kita sedang laksanakan dan sekiranya terdapat apa-apa maklumat yang diperlukan maka mereka boleh berhubung terus dengan pegawai-pegawai yang ada. Datuk Dr. Razzie berkata demikian selepas mengunjungi showcase bersama semarakkan transformasi pendidikan di Putrajaya. Melalui pameran terbabit, guru turut berpeluang berkongsi inovasi yang telah dilakukan bersama-sama ibu bapa dan penjaga mereka. Acara yang berlangsung selama 3 hari yang bermula semalam itu mengetengahkan pelbagai aktiviti. Pengunjung turut berpeluang melihat lebih dekat aplikasi sistem yang memudahkan pengurusan dalam pendidikan yang merangkumi 4 segmen iaitu prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan lepasan menengah serta perkhidmatan pendidikan. Sementara itu, seramai 1,000 murid sekolah rendah daripada keluarga berpendapatan rendah B40 di seluruh negara akan dipilih menyertai program pendidikan di luar bilik darjah Explorer Rangers anjuran Taman Tema Sunway. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, program itu membolehkan murid mempelajari mengenai alam sekitar, haiwan dan kemahiran lain selaras 17 Matlamat Pembangunan Mampan SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ini merupakan salah satu program yang kita laksanakan di bawah flagship program kita Sekolahku Sejahtera Cinta Alam. Program ini dilaksanakan untuk tempoh 52 minggu dengan pelbagai pendekatan yang digunakan di sepanjang tempoh tersebut.
Beliau berkata demikian pada sesi sidang media selepas majlis pelancaran program Explorer Rangers di Petaling Jaya, Selangor siang tadi. Program khusus untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun itu adalah kesinambungan program Junior Rangers yang dilaksanakan pada 2009. Datuk Dr. Razif turut mengalung-alungkan kerjasama semua pihak termasuk syarikat dan organisasi korporat demi menjayakan transformasi pendidikan negara, terutama di bawah konsep Sekolahku Sejahtera. Bangunan asrama Sekolah Menengah Agama Al-Ihya Al-Karim, Tanjung Bidara, Melaka yang rosak akibat ribut Rabu lalu dijangka dapat diperbaiki sepenuhnya dalam tempoh sebulan. Esko Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, semua kemudahan membabitkan 46 pelajar yang terjejas juga akan diberikan perhatian. Jelasnya, ketika ini semua pelajar terbabit ditempatkan sementara di Dewan Makan sekolah berkenaan dengan kemudahan seperti tilam dan bantal disediakan Majlis Agama Islam Melaka dan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Pihak Majlis Agama Islam juga telah menghantar peralatan yang perlu seperti toto dan sebagainya. Bagi pihak JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, tadi saya difahamkan telah diuruskan untuk dihantar tilam-tilam daripada tempat-tempat lain untuk membantu pelajar ini. Saya jangkakan kalau tidak ada aral melintang, mungkin dalam tempoh sesegera mungkin kurang lebih sebulan kita boleh siapkan kembali. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis menutup kejohanan bola sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka MSSM di Padang Wisma Persatuan Bola Sepak Melaka United, Musa di Krubong semalam. Susulan kejadian itu, Jabatan Pendidikan Negeri mengambil langkah segera dengan melantik kontraktor bagi membaik pulih kerosakan di sekolah berkenaan. Ribut pada jam 9.40 pagi itu turut mengakibatkan 58 kediaman penduduk di kawasan itu terjejas. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Majlis Convocation Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM ke-37 di Gombak, Selangor. Seramai 6,638 graduan menerima scroll masing-masing. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua graduan-graduan yang mendapat PhD Awards hari ini. Saya berdoa semoga anda semua terus berkhidmat untuk memajukan negara kita yang tercinta ini dan semoga Allah merahmati anda semua. Pada majlis itu, baginda turut berkenan menyampaikan anugerah ijazah kehormat Dr. Falsafah dalam dakwah Islam dan transformasi komuniti kepada orang besar daerah Gombak, Tan Sri Wan Mahmud Pak Wan yang juga penasihat dan patron untuk 46 buah masjid serta 275 buah surau di daerah itu. Sementara itu, anugerah ijazah kehormat Dr. Falsafah dalam dialog ketamadunan disampaikan kepada aktivis Islam Allahyarham Dr. Robert Dixon Crane atau nama Islamnya Farouk Abdul Al-Haq yang diwakili oleh anaknya John Crane. Convocation UIAM ke-37 dijadualkan berlangsung selama 6 hari dengan 12 sidang bermula hari ini sehingga Khamis depan. Bertemu kembali. Majlis Amanah Rakyat MARA yakin mampu meningkatkan jumlah akaunten bertauliah dalam kalangan Bumi Putra di negara ini sekurang-kurangnya sehingga mencapai 20%. Ia susulan kerjasama antara MARA dengan firma perakaunan antarabangsa Clinvit Pitt Marvick Geodeller Limited KPMG. Jadi kekurangan talent ini yang berhenti ataupun berada di luar negara memberi ruang dan peluang pula kepada anak-anak bangsa untuk mengambil tempat itu. Apatah lagi di dalam bidang perakaunan ini, saya difahamkan untuk Bumi Putra setakat ini saya hanyalah 8% sahaja daripada kalangan Bumi Putra. Ya, ini adalah satu peluang yang terbaik untuk kita dapat meningkatkan lagi usaha kita menambah
bilangan profesional dan bidang accountancy ini di kalangan anak-anak Bumi Putra. Kerjasama dengan KPMG itu adalah untuk tempoh 3 tahun dengan kira-kira 1,000 pelajar MARA akan didedahkan dengan latihan sokongan bagi persediaan kerjaya dalam bidang perakaunan dan keuangan. Selain itu, pada tahun ini sahaja seramai 500 pelajar tajaan MARA sedang mengikuti pengajian dalam bidang profesional perakaunan di beberapa institusi pengajian terkemuka dalam dan luar negara. MARA semalam menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan KPMG Malaysia. Pada majlis itu, MARA turut memperbaharui MOU dengan Universiti Sains Malaysia USM untuk tempoh 5 tahun lagi. Ia bermatlamat melahirkan lebih ramai tenaga pakar khususnya dalam bidang sains dan perubatan. Tambah Datuk Azizah lagi, jumlah akauntan bertauliah di Malaysia ketika ini agak kritikal pada 36,365 orang dengan hanya 8% iaitu 2,910 orang dalam kalangan Bumi Putra. KPMG memang berminat untuk memberi peluang kepada bakat-bakat ini supaya dapat bekerja bukan saja di KPMG Malaysia tetapi di merata-rata dunia di bawah cawangan KPMG. Setakat ini kita berada daripada lebih daripada 140 negeri KPMG Raja Cawangan dan pada masa ini lebih kurang 60 daripada KPMG Malaysia telah bekerja di bawah Common Program di negara-negara Europe. So peluang pekerjaan dari segi bagaimana kita nak tolong pekerja-pekerja Malaysia. Meskipun ada yang masih memandang mudah ke atas kerjaya dalam bidang sukan dan kecergasan, manfaat daripadanya agak tinggi. Ini termasuk dari segi potensinya untuk berkembang dan yang paling penting keadaan kesihatan penggiatnya. Segmen Kerjaya minggu ini mengupas lebih lanjut mengenai cabang kerjaya dalam bidang sukan dan kecergasan. Menurut seorang alumni Universiti Teknologi MARA UiTM Perlis, khusus Sains Sukan, Nur Azran Ahmad, minatnya dalam bidang sukan dan kecergasan sejak di bangku sekolah menjadi pendorong utama untuk beliau bekerja sebagai jurulatih peribadi. Pengalaman selama 5 tahun secara tidak langsung membantunya membiasakan diri terutama apabila jadual kerjanya bergantung kepada masa seseorang pelanggan atau ahli gym itu sendiri. Cabaran personal trainer ni dia kena be on time. Even kalau dah luar daripada shift pun kita mesti kena ikut klien punya jadual. So cabaran dia tak banyak sangat kalau memang suka passionate dalam bahagian ni lah. So even cabaran macam mana pun dia tak rasa macam cabaran, dia rasa macam excitement. Dia macam nak lagi, kita nak buat lagi. And then kena faham condition klien tu, dia nak apa, dia nak lose weight ke ataupun dia nak rehabilitation. So kita kena ada knowledge pasal tu dulu sebelum kita akan train. So make sure kalau rasa knowledge berkurang, kita akan tambahkan lagi dengan banyakkan reading. Tapi reading saja tak cukup, kena practice sekali. Tambahnya, meskipun minat adalah kunci utama kepada kerjaya ini, aspek lain seperti pengetahuan am dalam bidang kecergasan dan anatomi badan juga perlu dititik beratkan. Justru Nur Azlan menasihati pelajar untuk lengkapkan dan tingkatkan ilmu terlebih dahulu sebelum menjurus ke alam pekerjaan, terutama dalam bidang itu. Antara kursus yang boleh mereka ikuti ialah sains sukan dan beberapa kursus kemahiran daripada peneraju industri sukan dan kecergasan seperti Akademi Perubatan Sukan Kebangsaan NASM. Selain jurulatih peribadi, bidang ini turut mempunyai cabang kerjaya lain seperti perunding keahlian dan kecergasan. Bagi R. Daniel yang juga merupakan pengurus besar di pusat itu, permulaan kerjayanya adalah sebagai seorang pegawai khidmat pelanggan. I look for many jobs and could not get the right job based on my education, qualification. So I started as a customer service in this industry and today I was as a pengurus for this brand. We have a career progression and from customer service promoted as a sales consultant, from sales consultant to be a sales team leader, from sales team leader to sales and service manager. From there, next journey is a GMP. So we call it a general manager trainee. Dalam pada itu, sepanjang 7 tahun dalam bidang ini, pelbagai kemahiran dipelajarinya termasuk kepintahan bercakap. Daripada seorang yang agak segan dan pemalu, dia berubah menjadi seorang yang berkeyakinan tinggi dan pandai mendekati orang di sekelilingnya. Daniel juga berpendapat bidang sukan dan kecergasan memerlukan lebih ramai perintis dan pelajar tidak perlu risau kerana keraduan baharu dialu-alukan untuk memulakan kerjaya mereka.
Penggemar aktiviti berbasikal berpeluang meneroka lebih banyak laluan apabila Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB membenarkan semua jenis basikal dibawa menaiki perkhidmatan KTM komuter secara percuma bermula 6 Ogos lalu. Menurut Ketua Pegawai Operasi KTMB Muhammad Zaini Mat Taha, sebelum ini KTM komuter mengenakan caj RM2 kepada pengguna yang membawa basikal. Bermula 18 April lalu, KTM komuter memaklumkan tiada lagi caj dikenakan. Namun hanya basikal lipat atau folding bike sahaja dibenarkan dibawa menaiki train sepanjang masa pada hujung minggu. Beliau berkata demikian ketika hadir ke Majlis Perasmian Seremban Cyclotourism Terokai Seremban dengan basikal di stesen kereta api Seremban. Bermula 6 Ogos, KTM komuter membenarkan semua jenis basikal untuk dibawa menaiki train komuter di luar waktu puncak pada hari bekerja dan sepanjang masa pada hari Minggu. Inisiatif itu antara usaha KTMB dalam mempromosikan gaya hidup sihat dengan menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak. Rangka manusia berusia lebih 5,000 tahun yang kemudiannya dikenali sebagai Penang Women memiliki raut wajah yang agak cantik sebab proses lakaran berdasarkan tengkoraknya siap. Kajian mendapati pemilik rangka itu dianggarkan mati ketika dia berusia anggaran 30 hingga 35 tahun dengan ketinggian kira-kira 150 cm atau hampir 5 kaki. Lakaran wajah Penang Women itu dibuat menerusi kaedah Forensic Facial Approximation FFA oleh sekumpulan penyelidik dari Universiti Sains Malaysia USM dan pakar reka bentuk 3D dari Brazil Cicero Moraes. Penang Women ditemukan ketika kajian penyelidikan di Guar Kepah Kepala Batas Pulau Pinang. Artikel jurnal mengenai wajah rangka manusia itu diterbitkan pada 5 Ogos lalu dengan kumpulan sama sebelum ini berjaya menghasilkan lakaran wajah Perak Man menggunakan kaedah 3D pembinaan semula secara maya tahun lalu. Seorang penyelidik USM yang juga penulis koresponden bagi jurnal itu, Syaiful Izzuan Sahidan berkata, jurnal dan kajian penyelidikan itu dijalankan oleh 7 penyelidik USM yang diketuai oleh Dr. Johari Yam iaitu pensyarah radiologi oral dan maxillofacial di Pusat Pengajian Sains Pergigian USM. Tambahnya lagi, ujian pada tisu rangka turut menyimpulkan individu ini banyak mengambil protein daripada makanan laut atau sungai. Menurut Syaiful Izzuan, pihaknya mengambil masa 3 hingga 4 bulan untuk mendapatkan hasil wajah Penang Women melalui beberapa proses, antaranya imbasan tomografi berkomputer atau CT scan di Hospital USM di Kubang Kerian, Kelantan. Berdasarkan wajah Penang Women itu, pihaknya mendapati dia adalah daripada kelompok atau ras campuran Australomelansoid atau tipikal orang asli dan Mongoloid. Pendedahan rupa bentuk wajah Penang Women itu adalah antara petunjuk penting yang menunjukkan lebih 5,000 tahun lalu berlaku percampuran dua kelompok ras pada ketika itu yang tinggal di kawasan Guar Kepah. Pihaknya berharap 41 lagi rangka yang ditemukan di Guar Kepah dan dibawa ke Belanda dapat dibawa pulang oleh kerajaan negeri ke Pulau Pinang bagi tujuan penyelidikan. Secara maya tahun lalu, seorang penyelidik USM yang juga forehand net, yang pertama adalah cara pegangan untuk forehand net. Yang pertama forehand grip. Okey, kedudukan kaki adalah kaki kanan di hadapan dan raket di atas. Kita sentuh tolak saja untuk lepaskan shuttle ke bahagian sebelah court. Sukan. Berita baik buat sukan pemotoran negara. Kerajaan bercadang membina sebuah litar khusus untuk perlumbaan drag di setiap negeri sebagai usaha memperkasakan program pembangunan sukan pemotoran dalam negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata cadangan itu dimasukkan dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan Oktober ini.
Perkara itu diumumkan Perdana Menteri pagi tadi ketika merasmikan program RXZ Members 4.0 tahun 2022 di Terengganu International Drag Strip di Gong Badak. Apabila litar itu siap kelak, ia pastinya memberi peluang kepada golongan belia untuk membabitkan diri dengan lebih serius dalam sukan pemotoran mengikut saluran yang betul. Setakat ini 2 litar drag telah dibina iaitu di Terengganu dan Melaka. Datuk Seri Ismail Sabri juga menyeru golongan muda supaya menyertai MyFit at Motorsport 2022, program pembangunan pemotoran peringkat akar umbi membabitkan pembangunan sukan motosikal dan kereta yang dianjurkan Kementerian Belia dan Sukan. Aksi sukan antarabangsa malam ini dimulakan dengan saingan Bundesliga. Borussia Dortmund meraih kemenangan kedua berturut-turut menewaskan Freiburg. Bagaimanapun Freiburg yang beraksi di halaman sendiri lebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-35 menerusi Mikhail Gregorich. Selepas rehat, Dortmund bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-77 hasil jaringan pemain berusia 18 tahun Jamie Bynoe-Gittens. Minit ke-84, seorang lagi pemain muda Dortmund berusia 17 tahun Yusufa Mogoko membolosi gawang lawan. Dan 2 minit sebelum visa penamat, Marius Wolf melengkapkan kemenangan 3-1 Dortmund. Tenis terbuka Kanada, bekas pemain nombor 1 dunia Simona Halep dari Romania dipaksa bekerja keras sebelum mara ke separuh akhir. Menentang pemain muda Amerika Syarikat yang juga pilihan ke-10 kejohanan Coco Gauff, Halep jelas mempertaruhkan segala pengalaman untuk mencatat keputusan 6-4, 7-6. Menanti Halep di separuh akhir, seorang lagi pemain Amerika Syarikat, Jessica Pegula, keunggulan pilihan ke-7 menyingkirkan pemain Kazakhstan Yulia Putintseva 6-3, 6-3. Akhir sekali, kejohanan lumba pasifik Arktik di Norway. Pelumba pasukan 5S Shinjeko Dylan Groenewegen meraih gelaran juara apabila mengguli peringkat kedua dari Motion Brønnøysund merangkumi jarak 194.3 km. Berbagi 16 km terakhir di Torgetten, barisan pelumba pecut mula melakukan hinjutan tuah memihak Groenewegen apabila pertama melintasi garisan penamat selaku juara. Jersey kuning keseluruhan bagaimanapun masih kekal menjadi milik pelumba Cofidis Axel Zingel. Mengakhiri buletin didik, saksikan hamparan bunga berbentuk permaidani di Brussels, Belgium bersempena ulang tahun penganjurannya yang ke-50. Berikutan suhu panas ketika ini, bunga-bunga yang dipilih juga dipastikan tahan lasak dan tahan panas. Saya Tarusydi Muhammad Azri, salam hormat dan Assalamualaikum.